Selamat pagi murid-murid semua. Pada pagi ini, untuk mata pelajaran Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar, kita akan belajar tajuk bencana alam. Bencana alam adalah kesan buruk daripada kejadian atau gabungan aktiviti semula jadi dan aktiviti manusia. Contoh bencana alam adalah seperti gempa bumi, banjir, gunung berapi, tanah runtuh. Bencana alam juga pernah berlaku di Malaysia. Antaranya bencana banjir yang telah berlaku di Kelantan pada tahun 2014. Bencana tanah runtuh juga telah berlaku di Cameron Highlands pada tahun 2019. Murid-murid bolehlah tekan pada link yang cikgu sertakan di sini untuk melihat video kejadian bencana alam tersebut. Banjir ialah keadaan air yang menenggelami kawasan yang luas. Tanah runtuh pula adalah tanah yang menggelongsor dari kawasan tinggi ke kawasan rendah. Daripada video yang telah murid-murid saksikan tadi, dapatkah murid-murid menggambarkan bagaimana banjir dan tanah runtuh berlaku? Punca banjir dan tanah runtuh dapat dilihat berdasarkan keadaan seperti ini. Hujan lebat yang berterusan boleh menyebabkan banjir dan tanah runtuh. Selain daripada itu, penebangan pokok yang tidak terkawal boleh menyebabkan tanah runtuh. Saliran sungai yang terhalang menyebabkan air sungai melimpah dan mengakibatkan banjir. Jadi murid-murid, terdapat 3 punca utama yang menyebabkan banjir dan tanah runtuh, iaitu yang pertama, hujan lebat berterusan, yang kedua, penebangan pokok yang tidak terkawal, dan yang ketiga, saliran sungai terhalang. Sekarang lihat pada buku aktiviti Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar tahun 4 dan sila buka ke halaman muka surat 45. Tandakan betul pada jawapan yang betul. Lihat pada gambar yang pertama. Gambar yang manakah menunjukkan kejadian banjir? Cuba lihat gambar yang kedua. Yang itu adalah kolam renang. Jadi, bukan jawapannya. Banjir adalah pada gambar yang pertama. Lihat pada soalan yang kedua. Gambar yang manakah menunjukkan kejadian tanah runtuh? Gambar yang pertama menunjukkan pembangunan. Adakah ini tanah runtuh? Tidak. Gambar yang kedua pula menunjukkan kejadian tanah runtuh. Jadi tandakan right pada petak yang disediakan. Sekarang lihat pada latihan di muka surat 46. Isikan petak kosong dengan jawapan yang betul.
Baik, gambar yang pertama menunjukkan jentera sedang menebang pokok-pokok di kawasan hutan. Jadi bolehkah murid-murid ingat kembali salah satu punca utama banjir dan tanah runtuh berlaku adalah kerana penebangan pokok yang tidak terkawal. Jadi bolehkah murid-murid meneka jawapan untuk gambar yang pertama? Ya, betul. Penebangan pokok yang tidak terkawal. Lihat pada gambar yang kedua. Gambar yang kedua menunjukkan saliran sungai yang tersumbat dan tidak boleh mengalir lagi. Saliran sungai yang terhalang juga merupakan punca banjir dan tanah runtuh berlaku. Bolehkah murid-murid memberitahu kepada cikgu apa yang menyebabkan saliran sungai terhalang? Ya, betul. Itu adalah kerana pembuangan sampah sarap ke dalam sungai boleh menyebabkan aliran sungai terhalang. Jadi, ini menunjukkan salah satu punca banjir dan tanah runtuh boleh berlaku. Gambar yang ketiga menunjukkan pokok kelapa yang sedang bergoyang akibat angin yang kencang. Angin yang kencang biasanya berlaku ketika hujan lebat yang berterusan. Oleh itu, punca yang ketiga adalah hujan lebat yang berterusan boleh menyebabkan banjir dan tanah runtuh. Kesan banjir dan tanah runtuh boleh menyebabkan perubahan terhadap persekitaran dan memberikan kesan kepada kehidupan. Seperti gambar yang pertama menunjukkan murid-murid tidak dapat ke sekolah kerana tiada jalan untuk menuju ke sekolah. Jadi mereka perlu menaiki bot. Ini menyebabkan kesusahan dalam kegiatan harian untuk penduduk-penduduk yang terkena bencana banjir. Selain daripada itu, juga akan berlaku kecederaan dan kematian akibat banjir dan tanah runtuh. Banjir dan tanah runtuh juga menyebabkan terputus hubungan jalan raya dan juga komunikasi. Apabila berlaku banjir dan tanah runtuh, kabel-kabel komunikasi kemungkinan akan rosak dan terputus. Selain daripada itu, jalan raya akan musnah kerana tanah runtuh. Ini mengakibatkan terputus hubungan manusia dari satu tempat ke satu tempat yang lain selain daripada menjejaskan komunikasi dua hala di kalangan masyarakat. Banjir dan tanah runtuh juga menyebabkan kemusnahan harta benda. Kita kemungkinan akan kehilangan rumah, kereta, motosikal dan semua perabot juga akan musnah apabila berlaku kejadian banjir dan tanah runtuh. Terdapat perbezaan persekitaran sebelum dan selepas banjir. Cuba murid-murid lihat pada gambar ini. Ketika sebelum banjir, semua kawasan kelihatan bersih dan indah. Tetapi selepas banjir, pokok-pokok tumbang dan banyak sampah sarap bertaburan di kawasan yang telah mengalami banjir. Gambar ini menunjukkan perbezaan persekitaran sebelum dan selepas tanah runtuh. Sebelum tanah runtuh, kelihatan bangunan semua teguh berdiri dan tiada apa-apa kerosakan. Tetapi apabila berlakunya tanah runtuh, menyebabkan kerosakan kepada bangunan,
dan juga halaman rumah serta kehilangan banyak harta benda yang musnah. Murid-murid, sekarang lihat pada buku aktiviti muka surat 48. Padankan gambar sebelum dan selepas berlaku kejadian banjir dan tanah runtuh. Lihat pada gambar yang pertama. Gambar yang pertama menunjukkan kejadian sebelum berlakunya bencana alam. Gambar yang pertama menunjukkan persekitaran rumah yang bersih. Tetapi apabila berlakunya banjir dan tanah runtuh, maka kawasan halaman rumah akan menjadi kotor. Jadi, bolehkah murid-murid padankan gambar yang betul sebelum dan selepas? Ya, betul. Lihat gambar yang kedua. Kawasan yang bersih dan apabila berlakunya bencana alam, banyak pokok yang tumbang. Jadi, bolehkah murid-murid padankan? Ya, ini jawapan dia. Gambar yang ketiga menunjukkan rumah yang masih sempurna. Tetapi apabila berlakunya bencana alam, rumah tersebut telah musnah. Gambar yang keempat menunjukkan kawasan yang belum lagi mengalami tanah runtuh. Tetapi apabila berlakunya tanah runtuh, maka bangunan telah rosak dan musnah. Selain daripada banjir dan tanah runtuh, terdapat juga bencana alam ribut. Ribut berlaku apabila angin bertiup dengan kencang dan menerbangkan objek, memusnahkan harta benda, mendatangkan kecederaan dan boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Lihat video ini. Ini adalah bencana alam ribut yang telah menyebabkan banyak kemusnahan dan juga kecederaan kepada penduduk di kawasan tersebut. Bencana alam ribut berlaku apabila adanya angin yang kencang dan juga hujan yang berterusan. Semasa kejadian ribut, angin kencang akan menumbangkan pokok dan menerbangkan atap rumah. Angin kencang turut membawa hujan lebat dan menyebabkan banjir di kawasan kejadian. Angin kencang di laut pula menyebabkan taufan besar dan laut bergelora. Apakah kesan ribut kepada masyarakat? Kesan ribut menyebabkan berlakunya banjir, kecederaan dan kehilangan nyawa, kerosakan harta benda dan terputus hubungan dan komunikasi. Langkah-langkah keselamatan yang boleh kita ambil ketika berlakunya bencana ribut. Jika kawasan tempat tinggal kita berada dalam keadaan bahaya, kita perlu berpindah ke tempat yang selamat.
Semasa kejadian ribut, kita perlu peka pada keadaan cuaca. Penduduk perlu mengelakkan aktiviti di laut semasa ribut dan laut bergelora. Selain itu, kita juga boleh mendapatkan maklumat daripada pihak berkuasa sekiranya perhubungan telekomunikasi masih ada. Baik murid-murid, sekarang lihat pada latihan lembaran kerja L1, L2, L3 dan L4. Murid-murid, sila lengkapkan keempat-empat lembaran kerja ini. Hingga kita bertemu lagi pada pembelajaran yang akan datang, cikgu ucapkan terima kasih dan selamat belajar.